Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam transformasi sekolah 25. Pagi yang indah, penuh ceria, hari yang berbahagia, penuh bermakna. Kami bawakan kepada anda mesyuarat agung tahunan Persatuan Ibu Bapa dan Guru SKUSC 12 sesi 2020-2021. Yang berusaha Encik Nur Hashimi bin Hassan, Guru Besar SKUSC 12. Yang dihormati Encik Singgam Anak Lelaki Muniandi, yang di-Petua PIBG SKUSC 12. Puan Nik Hasni binti Nik Abdullah, penelengkanan pentadbiran. Encik Nur Hisham bin Zakaria, penelengkanan hal ehwal murid. Encik Hanim Azhari bin Tajuddin, penelengkanan core curriculum. Barisan AJK PIBG sesi 2020-2021. Guru-guru dan staf yang hadir dalam pertemuan maya kita pada hari ini. Bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul dalam majlis kita pada hari ini. Bunga mawar cantik tersemat di petik gadis di tepi titi. Doa dibaca memohon rahmat, moga majlis sentiasa diberkati. Bagi menambah keberkatan dan kelancaran majlis kita pada hari ini, marilah sama-sama kita menadah tangan dan mengaminkan bacaan doa yang akan dibacakan oleh Ustaz Wad Muhammad Syafiq bin Wan Abdul Razak. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas keluarga serta para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, Ya Karim, Ya Wadud, berkatilah dan rahmatilah mesyuarat agung tahunan Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Kebangsaan SKUSJ 12 kali ke-21. Satukanlah hati-hati kami dalam usaha mendaulatkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan. Kukuhkanlah kesatuan dan kerjasama antara kami demi merealisasikan visi dan misi sekolah yang kami cintai. Teguhkanlah muafakat, eratkanlah silaturahim sepanjang kami bermesyuarat. Hindarilah kami daripada api permusuhan, dendam kesumat, pertelingkahan pendapat dan anasir-anasir negatif yang merosakkan perpaduan kami. Allahumma ya qadiyal hajat wa ya rafi'ad darajat. Berkatilah usaha-usaha kami di dalam menjadikan sekolah ini sekolah yang cemerlang, gemilang dan terbilang, disegani dan dihormati, yang melahirkan pelajar-pelajar yang berjaya di dunia maupun di akhirat. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbal Alamin. Perbaikilah segala kesilapan dan kelemahan serta tunjukkanlah kami jalan kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan. Ya Allah, Ya Fattahu, Ya Alim, kurniakanlah kepada kami kebijaksanaan di dalam mengurus dan mentadbir persatuan ini. Hiasilah diri kami dengan sifat mahmudah. Muliakanlah kami dengan ketakwaan dan perelokkanlah diri kami dengan kesejahteraan. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarraqam min ba'dihi tafarraqam ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbi ighfir lana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
Amin, amin ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Ustaz Wan Muhammad Syafiq di atas bacaan doa itu tadi. Hadirin sekalian, majlis pada pagi ini diteruskan lagi dengan ucapan daripada penasihat PIBG SKUSJ 12 yang berusaha Encik Nur Hashimi bin Hassan merangkap Tuan Guru Besar SKUSJ 12. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengerusi majlis Yang Besar Encik Singgem Muniandi, Yang di-Pertua PIBG SK USJ 12, Yang dihormati Puan Nur Hidayah Shima Ghazali, Naib Yang di-Pertua PIBG SK USJ 12, Yang dihormati Barisan Penolong Kanan Sekolah dan Barisan Ahli Jawatankuasa PIBG sesi 2020-2021, guru-guru dan ibu bapa serta penjaga murid SK USJ 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam transformasi TS25 SK USJ 12. Pertama-tamanya saya panjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya perancangan mesyuarat agung tahunan yang cukup lama akhirnya dapat dimuktamadkan pada tarikh 25 September 2021. Kebiasaannya, mesyuarat agung tahunan perlu diselesaikan sebelum penghujung Mac. Dek penangan PKP, mesyuarat agung tahunan pada mulanya dilanjutkan pada penghujung Jun, namun PKP langsung tidak menunjukkan tanda-tanda akan surut hingga menyebabkan pelaksanaan mesyuarat agung tahunan dilanjutkan lagi hingga 30 Oktober merujuk surat dari KPM bertarikh 2 Ogos 2021. Sebenarnya masih ada 7,620 sekolah atau 77.13% yang belum lagi menjalankan mesyuarat agung. Jadi merujuk pada SOP Fasa 1, Pelan Pemulihan Negara bertarikh 25 Ogos, akhirnya mesyuarat agung tahunan dibenarkan dilaksanakan hanya melalui cara atas talian. Jadi macam hari ini pun kehadiran yang dibenarkan hadir ke sekolah hanya 8 orang sahaja. Itu memenuhi tuntutan SOP sebagaimana yang telah ditaklimatkan oleh pihak PBD bagi pengurusan mesyuarat agung tahunan PIBG. Alhamdulillah, asalkan dapat dilaksanakan sebab terlalu lama dah kita menanti dan menunggu, dah hampir nak habis tahun pun. Begitu juga dengan PDPR yang dilaksanakan dalam satu tempoh masa yang cukup panjang. Cabaran yang dihadapi oleh para guru dan cabaran yang ditanggung oleh murid serta ibu bapa ada kalanya berada pada tahap yang hampir tidak tertanggung. Semua pihak sebenarnya sedia memahami. Namun atas rasa tanggungjawab yang dipikul, maka amanah sebagai seorang guru kepada murid dan tanggungjawab ibu atau bapa kepada anak-anak, maka kelangsungan PDPR ini perlu dilaksanakan dengan apa cara sekalipun. Pihak sekolah amat memahami permasalahan yang dihadapi oleh semua, baik di pihak tenaga pengajar, apatah lagi ibu bapa yang sudah mula bekerja di pejabat, tidak lagi di rumah. Apa yang paling dikhawatiri adalah defisit pembelajaran yang seboleh-bolehnya para guru telah cuba yang terbaik untuk mengelakkannya dari berlaku dalam kalangan murid di SK USJ 12. Selaku guru besar, saya amat berbangga mempunyai barisan pentadbir, guru-guru yang amat komited, berdedikasi, prihatin, malah empati kepada permasalahan yang murid hadapi, dan mereka juga sangat proaktif bagi menangani dan menjalankan pelbagai intervensi sebagaimana yang disarankan oleh pihak KPM. Sekali pandang, seolah-olah PKP ini menyebabkan aktiviti dan program sekolah seperti sunyi dan sepi. Sebenarnya segala perancangan akademik tetap berjalan seperti biasa. Minggu panitia terus berjalan walaupun aktiviti hanya secara maya. Pertandingan sukan, co-curriculum dan co-akademik tetap giat disertai oleh murid. Malah ada kejayaan yang membanggakan dicapai oleh murid kita di peringkat daerah dan negeri. Dan murid kita juga insya-Allah akan ada yang pergi ke peringkat kebangsaan kerana pertandingan masih lagi sedang berlangsung.
Persambahan jemputan di peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa juga masih diikuti oleh murid-murid di SKUJ 12. Sebagai penasihat PIBG, saya merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada YDP dan juga semua AJK yang masih menghulurkan bantuan dan sokongan yang diperlukan oleh pihak sekolah walaupun tidak seaktif sebelum PKP, kerana semuanya kita faham kita dibatasi oleh SOP. Awal tahun sebelum tempoh PKP, saya bersama-sama dengan barisan PIBG kami berkesempatan sebab kita sebenarnya ada satu projek mega yang kita dan PIBG bersama dengan sekolah cuba untuk merealisasikannya. Alhamdulillah pada awal tahun tempoh hari kita sempat mendapat berjumpa dan akhirnya alhamdulillah kita mendapat sumbangan dari TNB. Itu biarlah YDP nanti yang sebut, GB sebut. Alhamdulillah kita mendapat sumbangan. Jadi GB rasakan itu adalah sebagai satu titik permulaan bagi projek mega dataran berbumbung di SK USJ 12. Rumah kompos untuk persediaan sekolah dalam pertandingan Sekolah Sejahtera MBSJ dan pondok PPDA juga telah dibantu, dibina dengan sumbangan kolaborasi pihak PIBG dan sekolah. YDP PIBG Encik Singgem turut menjadi kebanggaan kami kerana sering dijemput dalam libat urus pemufakatan PIBG di peringkat negeri. Saya difahamkan semalam pun Mr. Singgem turut terlibat dalam satu perjumpaan terlibat urus PBIK Mr. Singgem, PBIK untuk jadi bersama dengan Tuan PBD. Jadi beliau merupakan satu kebanggaan pada kami kerana menjadi antara frontliner PIBG dalam setiap perjumpaan di peringkat PPD dan jabatan. Terima kasih juga kepada seluruh barisan AJK yang amat komited dan prihatin untuk membantu dan bekerjasama baik dengan pentadbir, guru-guru dan juga KSIB. Jadi saya juga nak mengerakam ucapan terima kasih kepada KSIB yang pada peringkat awal dulu sering hadir ke sekolah untuk membantu pengoperasian sekolah. Jadi sumbangan semua saya amat hargai. Kalau boleh sambunglah lagi untuk menamburkan khidmat bakti di sekolah. Akhir kata, saya ingin berpesan agar kita tidak memandang ringan kepada bahana COVID-19. Ramai keluarga terkesan, murid kehilangan orang tercinta, ibu ayah terjejas punca pendapatan, malah guru-guru juga dihambat dengan kemajuan IT yang ada kalanya tidak terkejar. Samalah guru besar pun. Kita terpaksa mencari ilmu baru. Cikgu-cikgu terutama sekali yang cikgu lama terpaksa mencari ilmu baru bersama-sama dengan guru-guru yang lebih mahir IT-nya. COVID juga turut meragut nyawa seramai 127 orang warga pendidik di seluruh Malaysia. Timbalan PPD, penolong pengarah, pengetua, guru besar, penolong kanan, pembantu takbir, pembantu makmal, jurulatih sukan, pembantu operasi, pembantu pengurusan murid sehinggalah ke guru biasa. COVID tidak mengenal pangkat. Pada Tuhan jua kita bermohon agar segala-galanya kembali seperti biasa. Allahumma inna a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayil asqam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Guru Besar di atas ucapan beliau sebentar tadi. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, majlis pada pagi ini akan diteruskan lagi dengan ucapan daripada yang dihormati Encik Singgem Anak Lelaki Muniandi yang di-Petua PIBG SKUSJ 12 yang akan seterusnya mengendalikan Mesyuarat Agung Tahunan PIBG SKUSJ 12. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Yang berusaha Encik Nur Hashimi bin Hassan, Guru Besar SKUJ 12 merangkap penasihat PIBG. Yang dihormati Puan Nur Hidayah Shima binti Ghazali, Naib Yang di-Pertua PIBG. Yang dihormati Barisan Guru Penolong Kanan SKUJ 12 dan Barisan AJK PIBG yang dihormati. Semua guru-guru dan ibu bapa penjaga murid SKUJ 12. Selamat sejahtera, selamat pagi dan salam transformasi. Bersyukur kepada Tuhan kerana mengizinkan Mesyuarat Agung Tahunan PIBG kali ke-21 dijalankan walaupun secara maya.
Belum pernah lagi situasi perjalanan mesyuarat seperti ini kita alami. Pengalaman ini merupakan yang pertama kali hampir di keseluruhan PIBG di Malaysia. Terima kasih kepada ibu bapa yang sudi hadir secara maya dalam mesyuarat pada kali ini. Biar apapun caranya, tanggungjawab tetap perlu kita laksanakan sebagai ahli PIBG. Senario PKP yang dihadapi di seluruh negara telah mengikat setiap perancangan takwim program dan aktiviti PIBG. Banyak aktiviti dan program tidak dapat dijalankan atas dasar pematuhan kepada SOP. Walau bagaimanapun, selaku YDP, saya dan barisan AJK PIBG sentiasa mengikuti perkembangan dan perjalanan pengoperasian sekolah sepanjang tempoh PKP. Kami sentiasa menyokong penglibatan sekolah dalam pertandingan, persembahan, jemputan, malah PIBG turut menyumbangkan dana untuk projek rumah kompos 12. Projek ini bukan sahaja untuk projek TS25 sekolah, iaitu kemahiran mereka bentuk. Project based learning, malah pada waktu yang sama, projek ini dapat dipertandingkan untuk sekolah sejahtera MPSJ 2022 sambil menyelam minum air. Malah PIBG turut membantu menaik taraf bilik kapsul GC1 dan bilik kapsul GC2 bagi tujuan menaik taraf bilik komputer untuk tujuan PDP secara interaktif. Seperti mana yang diberitahu oleh penasihat kita sebentar tadi, jumlah yang kita terima adalah RM20,000 daripada TNB untuk projek Mega. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada NYDP Puan Shimah yang menguruskannya. Juga kita ada berita baik di mana sponsorship kita telah pun membuka permohonan kita yang kita mohon sebelum ini untuk projek Mega kita. Kita harapkan yang terbaik untuk SKUAJ 12. Kesempatan ini saya ingin merakam ucapan terima kasih kepada barisan pentadbir sekolah dan guru-guru sekolah yang amat komited dan proaktif dalam menyampaikan PDPR secara online maupun offline. Semasa sesi taklimat tabir urus yang saya turut terlibat bersama YDP dan guru besar 52 buah sekolah seluruh Selangor, saya berasa amat berbangga apabila mengetahui guru-guru sekolah ini membuat pelbagai intervensi untuk mengelakkan keciciran murid. Pemberian hadiah yang diantar ke rumah, hadiah galakan wang tunai, pemberian makanan seperti McDonald yang diantar oleh guru sendiri adalah merupakan inisiatif secara sukarela oleh guru-guru. Saya difahamkan kurang dari 5% murid sekolah ini yang benar-benar berada dalam kategori murid cicir. Tahniah kepada pentadbir dan guru-guru. Malah guru-guru di sini mempunyai pelbagai cara dan kaedah untuk menarik minat murid bersandarkan tahap kemahiran IT yang guru-guru miliki. Saya juga mengambil kesempatan mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Shimah, NYDP PIBG dan barisan AJK PIBG yang amat komited dalam memberi sumbangan tenaga dan sokongan kepada saya dan bersama-sama membantu pihak sekolah. Semasa tempoh bersemuka yang hanya seketika, AJK dengan dibantu kumpulan KSIB berganding bahu mengembeling tenaga membantu guru-guru dalam pengoperasian sekolah. Mengambil suhu di awal pagi dan mengurus lalu lintas di waktu tengah hari. Cuma PKP menyebabkan PIBG seperti kelihatan agak sepi dari segi program dan aktiviti. Sebenarnya perancangan untuk projek mega sekolah iaitu dataran berbumbung tidak pun berakhir kerana PIBG telah menguruskan usaha untuk menjadikan projek ini sebagai satu realiti. Usaha masih diteruskan. Sekali lagi, terima kasih kepada NYDP. Terima kasih kepada AJK. Kalau sudi, sambunglah lagi meneruskan bakti. Sama-samalah kita berharap agar pandemik ini segera berakhir. Anak-anak pun sudah tidak sabar untuk hadir ke sekolah. Guru-guru pun pastinya tidak sabar untuk membimbing secara bersemuka. Biarlah sesi pembelajaran ini kembali
berlaku seperti aturan yang sepatutnya. Kelas sudah terlalu ramai, sunyi dan sepi. Kepada ibu bapa, penjaga, guru-guru, malah murid juga yang positif terjangkiti, yang kehilangan orang tersayang dan keluarga-keluarga yang terkesan. Semoga terus tabah dan diberikan kekuatan untuk meneruskan kehidupan di hari mendatang. Pasti ada pelangi selepas hujan. PIBG akan cuba membantu semampu mungkin. Akhir kata, saya mohon maaf andai ada kesilapan dan kekurangan saya sepanjang menerajui PIBG SKUAJ 12 dan sekolah PIBG dan sekolah berpisah tiada. SKUAJ 12, dream big, aim high, be the best, be the first. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada YDP PIBG Encik Singa Manak Lelaki Muniandi di atas ucapan sebentar tadi. Majlis akan diteruskan dengan Mesyuarat Agung Tahunan PIBG SKUSG 12. Majlis mempersilakan. Agenda Mesyuarat Agung Tahunan PIBG kali ke-21 yang seterusnya membentang dan menerima minit Mesyuarat Agung Tahunan PIBG sesi 2021. Saya rasa soft copy telah diberikan melalui WhatsApp group kelas masing-masing. Sekiranya ibu bapa atau penjaga telah go through soft copy yang diberikan, saya minta seorang ibu bapa atau penjaga mencadangkan dan seorang lagi untuk menyokong cadangan tersebut. Terima kasih. Anda boleh raise hand saja. Raise hand, lepas tu kami akan unmute untuk bersuara. Terima kasih. Okay, apabila anda raise hand, tim kita akan identify dan unmute anda untuk bersuara. Terima kasih. Seorang perlu mencadangkan dan seorang perlu menyokong. Okey, Muhammad Azmi, Muhammad Rashid. Saya mencadangkan minit mesyuarat diterima. Okey, saya perlukan seorang lagi untuk menyokong cadangan tersebut.
Okey, silakan. Silakan, pihak tim kami telah unmute anda untuk memberi pandangan, untuk memberi, saya rasa Puan Nazifah. Cadangan diterima. Terima kasih. Agenda seterusnya. Agenda yang ketiga, membentang dan menerima laporan tahunan. Saya menjemput setiausaha untuk membentangkan laporan tahunan. Terima kasih. Okey, baik. Terima Terima kasih kepada YDP Encik Singgem Anak Lelaki Muniandi. Okey, baik. Saya Puan Nazira binti Abdul Syukur selaku Setiausaha PIBG bagi sesi 2020-2021 akan membentangkan laporan tahunan PIBG kali ke-20 seperti yang terdapat di dalam bilik mesyuarat bermula pada saya minta supaya tuan-puan untuk merujuk muka surat 26 sehingga 28 untuk melihat laporan tahunan PIBG bagi sesi 20. Selamat pagi. Boleh saya tahu di mana kita boleh mendapatkan laporan ni? Okay, laporan ni ada dalam buku mesyuarat. Okey, boleh rujuk pada muka surat 26 sehingga 28. Okay, jika tiada sebarang pertanyaan, saya mohon agar laporan tahunan ini diterima dan disahkan. Okey, baik. Encik Ahmad Luqman bin Abdul Jalil mencadangkan laporan tahunan ini disahkan. Okey, untuk sokongan, baik. Encik Abdul Rahman menyokong supaya laporan tahunan ini. Saya menyokong laporan. Baik, terima kasih. Saya serahkan semula kepada pengerusi YDP PIBG Encik Singgem. Terima kasih. Okey, saya perlukan seorang untuk mencadang, okay, and then seorang untuk sokong cadangan tersebut.
Dah. Okey, minta maaf I rasa seorang telah mencadangkan dan seorang telah sokong. Okey, sekarang agenda yang seterusnya, agenda yang keempat, membentang, menerima dan meluluskan penyata kewangan berakhir pada 31 Disember 2020. Dengan ini, saya menjemput Cikgu Adli. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Salam transformasi sekolah yang berusaha Encik Nur Hashimi bin Hassan, Guru Besar SKU UJ12, yang dihormati Encik Singgem Muniandi, yang di-Ketua PIBG SKU 12, yang berusaha Puan Ni Asni bin Abdullah, Kanan Curriculum, guru-guru AJK PIBG sesi 2020-2021 dan para ibu bapa dan yang hadir pada pertemuan Maya pada kali ini. Okey, dengan di sini saya ingin membentangkan penyata keuangan yang berakhir pada 31 Disember 2020 dari tuan-tuan boleh merujuk buku program PIBG dari muka surat 29 hingga 31. Saya minta untuk disahkan dan disokong nyata keuangan tersebut. Okey. Kalau okey, saya ingin menerangkan sedikit beberapa item yang okey. Untuk pengetahuan tuan-tuan, pada tahun 2019 kita PIBG telah, kalau tengok di kawasan penerimaan duit itu ada perubahan bank yang mana PIBG telah bertukar daripada bank muamalat ke bank Islam. Okey. Di situ sebab sumbangan PIBG 2019 perubahan bank kan. Okey. Yang seterusnya, sumbangan PIBG ada berlaku secara online dan offline. Secara online dan bukan online lah. Okey. Daripada kat sini jumlah kutipan secara bukan online sebanyak RM24,740, manakala jumlah kutipan secara online sebanyak RM5,965. Okey. Sekarang kita tengok bahagian pembayaran. Duit PIBG mengikut terbahagi kepada kurikulum, ahwal murid, pokok dan penyelenggaraan sekolah. Okey. Ada pertanyaan tak? Kalau tak ada, saya mohon untuk disokong dan disahkan. Encik Ahmad Luqman bin Abdul Jalil. Okey, sokongan dah bukan? Sahkan. Encik Tana. Ya, betul. Saya menyokong. Okey, terima kasih.
Terima kasih Cikgu Adli, Bendahari PIBG SKUJ 12. Agenda seterusnya. Agenda yang kelima, membahaskan usul atau cadangan. Sila rujuk kepada muka surat 32. Oh, maaf ya. Okey, usul dan cadangan bahagian akademik bilangan 1 ini daripada Puan R.T. Dewi. Alright. Mengenai usul yang dicadangkan, beliau mencadangkan semasa kelas berjalan untuk menjalankan online serentak. Alright. Berkenaan dengan isu ini, saya telah pun berbincang dengan pihak sekolah melalui penasihat kita iaitu Guru Besar Cik Hashimi, dan beliau menyatakan bahawa akan berbincang dengan guru-guru kelas, untuk melihat sama ada perkara ini boleh dijalankan atau tidak. Ini bergantung kepada situasi sebab semasa kelas berjalan, katakan lebih kurang kita ada lebih kurang 30 plus in one class. So kalau kesemua adik di mana 2-3 orang tak adik, ini akan ambil ini akan merumitkan guru. So tetapi Guru Besar telah memberitahu dia akan buat sesuatu yang terbaik untuk anak-anak kita. Okey, saya minta ulasan daripada Guru Besar sendiri. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada Puan Arti. Sebenarnya semalam kebetulan kami barisan pengetua dan guru besar telah diberi taklimat berhubung dengan pengoperasian sekolah oleh pihak PBD sehingga akan pukul 5.30 baru 5.40 baru tamat. Jadi buat masa sekarang kita lagi berada di lagi berada di fasa 1, fasa 2 kita tidak lagi belum lagi kita secara bersemuka. Di fasa 3 nanti anak-anak prasekolah sahaja. Bila fasa 4 nanti baru kita akan adakan, tetapi itu pun secara bergilir. Bagaimana yang Puan Arti mohon ni, kemungkinan besar di fasa 4 tu nanti apabila kita dah dapat bersemuka, anak-anak yang akan hadir ni adalah half of the class saja, separuh bilangan kelas. Setakat yang dimaklumkan oleh kami, oleh KPM, anak-anak ni akan dibuat secara bergilir. Separuhnya yang hadir itu secara bersemuka dengan guru dan separuh lagi yang berada di rumah yang tidak bersemuka dengan guru. Pada waktu yang sama, murid-murid ni mereka akan ada bahan ataupun pemberian tugas lain yang berjalan serentak dengan anak-anak lain yang berada secara bersemuka. Tetapi perkara ini hanya dapat dilaksanakan apabila beralihnya Selangor ke fasa 4 nanti. Walau bagaimanapun, saya sebenarnya dah bawa perkara ini kepada Puan Nik Asni untuk kita lihat bagaimanakah perincian yang terbaik untuk kita laksanakan apabila sistem penggiliran itu berlaku nanti di fasa 4. Itu respon daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Tuan Guru Besar. Yang seterusnya, bilangan yang kedua. Ini daripada bilangan yang kedua daripada Puan Rahmatul Yasmin. Ini berkenaan dengan sekolah agama kafah diadakan di sekolah supaya anak-anak tetap berada di sekolah sehingga petang. Ini saya rasa saya boleh jemput Tuan Guru Besar untuk mengulas tentang usul atau cadangan yang diberikan. Silakan, Bos. Okay, terima kasih Puan Rahmatul. Berhubung dengan cadangan supaya sekolah agama atau kafah dibuat di sekolah. Sebenarnya ada setengah-setengah sekolah kebangsaan yang di sebelah petangnya sekolah agama integrasi akan tumpang.
Tapi biasanya itu dalam konteks sekiranya tidak ada sekolah agama lain yang berada berhampiran dengan sekolah kebangsaan. Dan selalunya kawasan-kawasan perumahan baru, kawasan perumahan baru yang mana sekolah kebangsaan biasanya akan naik dahulu tetapi tidak ada kemudahan untuk anak-anak mengikuti sekolah agama. Kerana sekolah agama mungkin mereka memerlukan bangunan lain. Jadi pada waktu itu sekolah agama ditumpangkan di sekolah kebangsaan. Tapi prosedurnya memang banyaklah. Untuk yang ini GB boleh jawab kemungkinan besar tidak dapat dilaksanakan oleh kerana berhampiran dengan sekolah kebangsaan ada lagi sekolah-sekolah agama yang lain. Biasanya yang ini hanya dibenarkan beroperasi sekiranya tidak ada sekolah agama berhampiran yang lain yang boleh membantu anak-anak ibu bapa menghantar anak-anak untuk mengikuti kelas kapal. Itulah jawapan daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Tuan Guru Besar. Seterusnya, kita ke sosial dan komunikasi. Bilangan pertama daripada Tuan Dhanabalen, P. Gopalan, bapa kepada Jason Dhanabalen. Jawatan kuasa PIBG dikekalkan untuk tahun 21-22. Terima kasih Encik Dhanabalen. Terima kasih di atas kepercayaan pada AJK yang sedia ada. Tetapi untuk makluman Tuan, kami terpaksa bubarkan dulu. Terpulang kepada ibu bapa penjaga dan guru-guru untuk membuat keputusan yang terbaik untuk SKUJ 12. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kerana kepercayaan diberikan kepada kami. Bilangan yang seterusnya, bilangan yang kedua daripada Encik Muhammad Khairul Azizi bin Ismail, wujudkan grup Telegram pihak PIBG dengan ibu bapa sebagai medium komunikasi utama secara dua ala. Praktis oleh PIBG SMK 12 boleh digunakan sebagai benchmark. Terima kasih di atas cadangan. Untuk makluman Tuan, saya sebenarnya pun ada di dalam grup Telegram SMK 12. Okey, dengan cadangan yang diberikan ini, saya rasa grup yang AJK baru yang akan diform nanti, okey, boleh membuat keputusan tentang cadangan yang diberikan. Okey, pastikan AJK PIBG yang dilantik mempunyai KPI dan betul-betul menjalankan tugas dan tanggungjawab, bukan sekadar menumpang nama dan PIBG dan langsung tidak berfungsi. Okey, saya sokong penuh dengan cadangan yang diberikan, tapi saya sebagai YDP menerajui SKUJ 12 selama ini, saya rasa saya telah menjalankan tanggungjawab yang diberikan kepada saya dengan bantuan-bantuan AJK yang berkaliber bersama saya selama ini. Saya rasa kami telah menjalankan tanggungjawab yang diberikan. Tetapi walau bagaimanapun, sekiranya ada kesilapan, kesalahan atau kami tidak menjalankan dengan baik, saya mohon maaf sekali lagi. Tapi AJK yang akan dipilih nanti, saya rasa mereka mungkin boleh buat yang terbaik daripada kami. Okey? Terima kasih di atas cadangan yang diberikan oleh Encik Muhammad Khairul Azizi. Seterusnya, bahagian co-curriculum daripada saya rasa daripada Tuan Dhanabalen, orang yang sama saya rasa. Okey, kelas intelek komputer, coding or designing for beginner secara atas talian diadakan. Saya sokong penuh untuk makluman Tuan, saya rasa baru-baru ni kalau Tuan lihat daripada perbelanjaan PIBG, kami ada sediakan 2 kelas komputer di mana GC1, GC2. Ini adalah salah satu penggunaan yang akan digunakan oleh guru pada masa akan datang. Saya sokong penuh dan saya akan berbincang dengan guru yang berkenaan mengenai program ini. Saya rasa untuk yang ini, saya menjemput Tuan Guru Besar untuk memberi sepatah dua kata berkenaan dengan cadangan yang diberikan. Silakan, Tuan. Terima kasih Puan Dhanabalen atas cadangan pada saya, cadangan yang cukup baik. Sebenarnya untuk makluman Puan Dhanabalen, pihak sekolah telah menjemput 2 pihak luar berhubung dengan kelas coding. Perbincangan pada peringkat awalnya berjalan baik,
tapi tak dapat dilanjutkan kerana PKP. Dan apabila berlangsung saja PKP, arahan yang terkini tidak dibenarkan pihak luar untuk menjalankan sebarang aktiviti di sekolah. Oleh kerana itulah kelas coding di SK USJ 12 sebenarnya dalam peringkat perbincangan dengan dua pihak ini bagi kita memilih yang terbaik untuk dilaksanakan. Jadi sebenarnya memang kita berhajat untuk laksana coding tapi tak boleh buat kerana tak dapat dibincang sehingga dimuktamadkan kerana PKP. Dan apabila sebenarnya pihak ini mereka minta peluang untuk menjalankan macam kita panggil satu percubaan secara percuma, secara sukarela kepada pelajar-pelajar. Kita pula telah dibatasi dengan pihak KPM minta supaya dalam tempoh PDPR ini hanya akademik sahaja dahulu diberikan untuk penekanan. Maksud dia kandungan asas, kandungan tambahan itu perlu diselesaikan. InsyaAllah Mr. Tan Abalan, selesai perkara ini nanti kita akan lanjutkan perbincangan dengan dua pihak tersebut untuk memilih yang terbaik bagi meneruskan kelas coding kepada anak-anak di SK USJ 12. Terima kasih Tuan Guru Besar. Yang seterusnya, pembangunan dan keceriaan yang ditujukan. Mohon maaf, kita masih di co-curriculum nombor 2, menambahkan kempen seperti pertandingan membaca, menulis cerita secara atas talian dalam era PDPR, peringkat sekolah dan daerah. Saya rasa banyak program yang sedang dijalankan dan telah dijalankan. Saya menjemput Tuan Guru Besar untuk memberikan penerangan tersebut. Silakan, Tuan. Dia, kalau yang ini Guru Besar pula nak menjemput lagi. Cik Anim. Sebab Cik Anim ni sebagai penolong kanan co-curriculum, jadi banyak pertandingan-pertandingan yang dijalankan secara atas talian dan Cik Anim sendiri telah dipanggil untuk taklimat. Boleh mohon untuk Cik Anim selaku penolong kanan co-curriculum untuk memberi sedikit info berhubung dengan pertandingan atas talian. Silakan Cik Anim. Okey, sorry. Assalamualaikum dan selamat siang. Pertandingan di peringkat PPD telah dijalankan iaitu Karnival Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Tapi penyertaan dia adalah terhad. Sepanjang tempoh PKP ini, sepanjang murid berada di sekolah, di rumah, apa sahaja pertandingan yang dijalankan oleh pihak-pihak luar, NGO, universiti ataupun mana-mana organisasi, saya dah blastkan dalam grup kelas lah. Maksud dia melalui guru kelas dan mana murid-murid yang berminat boleh terus menyertai. Yang ini yang terbuka. Tapi kadang-kadang dia melibatkan pelibatan murid secara di rumah lah, maknanya dia atas sokongan daripada ibu bapa. Sebabnya kita berada di tempoh PKP ni untuk komunikasi bersama guru ni sangat-sangat terhad. Itu dah. Tapi Cik Tan Abalan, kemungkinannya sepanjang tahun ini ada lagi pertandingan-pertandingan yang berbentuk jadi kita akan saya akan share dalam grup kelas nanti. Okey. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Anim. Okey, yang seterusnya, pembangunan dan keceriaan. Okey, ini daripada Puan Siti Azriana binti Aizil. Harap pihak sekolah dapat mengutamakan kebersihan sekolah sama ada di kawasan luar sekolah, di dalam kelas dan tandas murid. Ya Puan, saya terima cadangan Puan. Untuk makluman Puan,
semasa kelas berjalan seperti biasa, maksud saya sebelum PKP ini, untuk makluman Puan, saya berada di sekolah pada hari Isnin, Rabu dan Jumaat. Sekiranya saya senang, saya akan turun hari Selasa dan Khamis juga untuk memastikan keadaan di sekolah semua berjalan dengan lancar. Tetapi untuk makluman Puan, walaupun saya di sini bukan untuk mengarahkan ke atau apa, okey, saya cuma memastikan saja kerja berjalan seperti biasa. Seperti mana pihak sekolah dengan bantuan pihak pembersihan sentiasa memastikan keadaan sekolah bersih. Okey, sekiranya terdapat apa-apa, kita akan terima aduan melalui grup WhatsApp, kita akan pastikan perkara itu selesai. Okey, berkenaan dengan tandas, tapi kalau Puan lihat, sebenarnya kami dah banyak belanja, especially untuk tandas saja. Kami dah belanja banyak sangat. Bantuan-bantuan sumbangan yang diberikan oleh pihak ibu bapa, penjaga, banyak duit disalurkan kepada tandas disebabkan oleh segelintir murid-murid yang tidak bertanggungjawab, merosakkan, membuang sampah dan sebagainya. Tetapi kita PIBG akan sentiasa memastikan telah memastikan kebersihan tersebut. Saya berharap tim yang baru, PJK yang baru akan dilantik nanti, mungkin mereka akan boleh buat yang lebih terbaik daripada kami. Kami telah melaksanakan yang semampu, yang kita boleh lakukan. Anything Tuan Guru Besar nak share tentang kebersihan? Okay, terima kasih Puan Siti atas keprihatinan tentang kebersihan ni. Sebenarnya kebersihan di sekolah ni semua ibu bapa sangat mohon supaya pihak sekolah memberikan penekanan. Jadi dalam tempoh awal PKP tempoh hari, kehadiran pekerja-pekerja mereka pun juga hampir sama dengan kehadiran staf. Mereka juga tak boleh hadir dengan bilangan 100%. Sebab itu bila pada awal PKP tempoh hari, pekerja yang dibenarkan hadir hanya 60%, maka GB telah memberi mereka, ini dah saya cerita dalam tempoh PKP penekanan kepada pembersihan persekitaran. Sebab kita tidak tahu bila sekolah akan mula dibuka. Tetapi apabila pengoperasian sekolah telah pun mula diberi penekanan, dalam 2 minggu ini, contohnya dalam minggu ini pun, semua lansir-lansir yang ada telah pun dibuka oleh pekerja-pekerja. Mereka letak di bahagian hadapan. Bilik air pun saya telah arahkan mereka supaya mula untuk dicuci secara berperingkat-peringkat mengikut aras sebab dijangkakan tidak akan lama lagi bila beralih saja ke fasa 3, mungkin sepatutnya ke fasa 4 supaya kita tidak mahu kita membuat persediaan di saat akhir. InsyaAllah tandas sekitaran memang sentiasa diberi penekanan oleh pihak sekolah. Terima kasih Puan Siti Azrina. Okey, sekian terima kasih. Saya rasa itu saja dari usul dan cadangan. Kita pergi ke agenda seterusnya. Agenda bilangan yang ke-6 Pembubaran Jawatan Kuasa PIBG sesi 2020-2021. Saya rasa Puan RT Dewi Okey, Puan RT, sekiranya ada sebarang soalan, kita ada sediakan masa Q&A. Puan RT boleh tanya soalan di Q&A nanti. Terima kasih. Okey. Right, untuk agenda seterusnya, pembubaran Jawatan Kuasa PIBG sesi 2020-2021. Okey, saya Singgam Muniandi, YDP PIBG SKUAJ 12 2021, mewakili barisan AJK PIBG dengan ini membubarkan Jawatan Kuasa PIBG sesi 2021. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Encik Singgam yang telah mempengerusikan Mesyuarat Agung Tahunan PIBG kali ke-21
dan selesai sudah tugas seluruh jawatankuasa PIBG bagi sesi 2020-2021. Seterusnya kita akan pergi kepada pemilihan ahli jawatankuasa PIBG. Saya dengan ini mencadangkan supaya Cik Hanim berkenaan kurikulum dilantik sebagai pengerusi sementara bagi pelantikan dan pemilihan ahli jawatankuasa PIBG. Saya mencadangkan sekiranya ada sokongan untuk Cik Hanim sebagai pengerusi sementara. Cik Ahmad Lokman menyokong. Jadi dengan itu saya persilakan Cik Hanim selaku pengerusi sementara bagi menacarakan sesi pemilihan AJK PIBG sesi 2021-2022. Silakan Cik Hanim. Okay, test mic. Test. Okay. Terima kasih pada Tuan Guru Besar di atas cadangan sebagai pengurusi sementara. Okey, peranan saya untuk pagi ini adalah sebagai mengendalikan sesi pemilihan AJK PIBG bagi sesi 2021 hingga 2022. Seperti mana tuan-tuan tahu, untuk tahun 2021 ni sekarang ni kita di hujung bulan September. Kemungkinan untuk tahun 2022 kemungkinan mesyuarat PIBG mungkin akan dilangsungkan pada April atau Mei, kerana kita akan buka sekolah pada Mac. Jadi ada beberapa bulan sahaja. Jadi saya mohon kepada ibu bapa dan guru-guru yang ada ketika ini di atas talian ini untuk membuat pilihan dan buat secara bijaksana untuk memastikan PIBG di SKUJ 12 ini bergerak dengan lebih maju dan memastikan projek-projek atau perancangan yang sedia ada dapat dijalankan. Okey. Jadi sebelum saya mulakan sesi pemilihan ini akan dijalankan secara undian poll. Okey, undian poll ni kalau tuan-puan cuba lihat pada bahagian activities, ada aplikasi poll. Okey, yang aktiviti tu yang ada segi 3, segi 4 bulat tu. Rasanya guru kelas pun dah bagi video tutorial untuk tu. Okey, untuk poll ni kita perlukan pencadang dan sokongan bagi setiap jawatan yang dipertandingkan. Jadi setiap jawatan tu perlu diundi secara atas talian. Calon yang dicadangkan perlu berada dalam talian ini. Maksud dia 92 orang, 92 yang akan dipilih sebagai calon. Okey, faham ya? Okey, untuk jawatan yang dipertandingkan adalah YDP, NYDP, AJK ibu bapa ada 6 orang dan juru audit dalaman ibu bapa ada seorang. Okey. Jadi untuk yang jawatan yang pertama, saya buka cadangan untuk jawatan YDP. Jika ada cadangan, sila raise hand. Raise hand untuk menyatakan cadangan. Okey, Encik Ahmad Lokman. Encik Ahmad Lokman. Buka mic. Okey. Tak dengar Encik Ahmad Lokman. Sorry. Audio. Masa lagi tak dengar Cik Ahmad Lokman. Okey, Cik Ahmad Lokman okey ke untuk oleh ni? Kalau tak saya pergi ke Puan Tengku Nadia. Puan Tengku Nadia. Okey, Assalamualaikum. Saya mencadangkan agar dikekalkan YDP, NYDP dan semua AJK yang sedia ada, memandangkan ada few months left, and then so far ahli-ahli
menunjukkan komitmen dan kerjasama yang baik lah so far. Okey, untuk makluman Puan Tengku Nadia, sesi pemilihan perlu dijalankan juga, perlu ada cadangan. Jika ada pengekalan, perlu ada cadangan. Contoh dia kalau nak mengekalkan YDP yang sedia ada, perlu cadangan dan sokongan. Dan jika ada lebih pada satu calon, kita perlu buat undian. Itu adalah daripada perlembagaan. Okey ya, Puan Nadia. Okey, so untuk YDP saya cadangkan Encik Singgam lagi lah. Puan Tengku Nadia mencadangkan Encik Singgam. Sokongan? Encik Muhammad Azmi? Sokongan? Saya menyokong cadangan itu. Okey, Encik Muhammad Azmi menyokong. Ada cadangan lain ke? Okey, Encik Jaafar. Encik Jaafar? Sorry. Encik Jaafar ada ke? Tak ada? Ada. Okey, Encik Jaafar. Terima kasih. Saya ingin nak beri cadangan seperti Encik Jaafar, audio humming. Ada masalah audio tu, ada humming sikit. saya ingin ambil tutup dulu ni. Sorry Encik Jaafar. Audio, dia ada gangguan audio kat situ. Ya. Encik Tana tolong, Encik Tana letak dulu bagi Encik Jaafar bagi ucapan dulu. Encik Tana, okey. Terima kasih Encik Tana. Okey, saya nak berikan macam usul yang telah dibentangkan oleh Puan Mr. Tana Palan tadi dan juga telah diulangi oleh Puan Nadia untuk mengekalkan ahli jawatankuasa yang sedia ada sebab tempohnya adalah sangat pendek dan walaupun bagaimanapun saya faham bahawa pengundian masih perlu dijalankan jika ada lebih daripada satu cadangan untuk tiap-tiap jawatan. Tapi untuk pengetahuan ibu bapa yang ada dan yang lain-lain, banyakkan kita setuju untuk mengekalkan jawatankuasa sedia ada. Jadi bila ada pencalonan dan sokongan tu diharap dapat ambil perhatian akan usul yang telah dibentangkan dalam mesyuarat tadi dan juga cadangan telah dikemukakan oleh beberapa orang ibu bapa yang lain. Okey, terima kasih Cik Jaafar. Okey, berbalik kepada Cik Tana. Cik Tana ada saya menyokong dengan cadangan tadi untuk mengekalkan jawatankuasa tahun lepas. Okey, jadi sebenarnya saya perlu ikut perlembagaan seperti mana saya bagi tahu tadi, saya maklumkan tadi. Pengundian perlu dijalankan, pencalonan perlu dijalankan. Jadi kita ada satu pencalonan iaitu mengekalkan Encik Singgam sebagai YDP. Kemudian tu yang disokong oleh Encik Azmi. Jadi saya mohon jika ada lagi mana-mana cadangan untuk jawatan YDP atau kalau tak ada, saya mohon untuk cadangan ditutup. Cik Jaafar? Saya mohon cadangan ditutup. Okey, ada sokongan cadangan ditutup? Okey, Puan Tengku ya. Okey, Puan Tengku Nadia. Okey, Cikgu Latifah. Okey, Cik Latifah sokong untuk cadangan ditutup. Okey, jadi jawatan YDP masih lagi dipegang oleh Encik Singgam. Okey, selesai untuk jawatan YDP. Okey, kita pergi ke jawatan yang kedua, Naib YDP. Sebelum ini dipegang oleh Encik Nur Hidayah Shimam. Okey, jadi saya perlukan cadangan yang baru. Calon, jika ada cadangan, sila angkat tangan, first hand. Encik Jaafar tolong tutup mic dia. Okey, terima kasih. Okey, Encik Tana. Okey, saya menyokong jawatan dikekalkan. Maksud dia Cik Tana cadang Puan Shimah ke? Ya. Okey, cadangan daripada Cik Tana, Puan Shimah, saya perlukan sokongan. Saya perlukan sokongan. Cik Ahmad Lokman menyokong? Cik Ahmad Lokman? Cik Ahmad Lokman menyokong ke? Cik Ahmad Lokman audio ada masalah, tak bunyi. Okey, Cik Ahmad Lokman sokong ya? Okey, sokongan daripada
Jika tak ada cadangan, saya perlukan cadangan ditutup. Okey, Puan Sanisa. Sorry, Encik Abdul Rahman. Encik Abdul Rahman? Saya mencadangkan jawatan ini ditutup. Cadangan ditutup. Okey, Encik Abdul Rahman mencadangkan cadangan ditutup. Ada sokongan? Encik Muhammad Azmi menyokong cadangan ditutup? Saya sokong cadangan ditutup. Okey. Okey, jadi untuk jawatan NYDP masih lagi dipegang oleh Puan Shima. Okey. Seterusnya untuk jawatan Setiausaha dan Medari, setakat ini untuk AJK Guru masih lagi mengekalkan AJK dan barisan guru yang sedia ada sehingga tahun 2022. Okey, Setiausaha oleh Cikgu Nazira dan bendahari oleh Cikgu Muhammad Adli. Okey, untuk jawatan kuasa ibu bapa ada 6 okey. Ada 6 calon yang diperlukan. Saya perlukan okey, untuk sorry dulu. Okey, Encik Jaafar. Untuk jawatan kuasa ibu bapa. Calon yang pertama Cik Jaafar. Cik Azmi. Cik Azmi. Okey, Cik Muhammad Azmi, cadangan daripada Cik Jaafar, Cik Muhammad Azmi, ada sokongan? Puan Shima? Saya menyokong. Okey, Cik Azmi dan disokong oleh Puan Shima. Ada cadangan lain? Atau cadangan ditutup sebab kita dah pilih 6 orang. Saya mencadangkan cadangan ditutup. Okey, Ustazah Noliza ada sokongan? Cikgu Nurizan? Saya nak calonkan. Oh, nak calon tak sekarang ni? Sebab poll dia tak boleh ambil yang banyak. Okey, Cikgu Nurizan? Nak sokong ke cadangan ditutup untuk pencalonan Cik Azmi sebagai AJK? Saya perlukan sokongan untuk cadangan ditutup Cik Azmi. Untuk calonan Cik Azmi. Okey, saya lupa nama. Okey, Cik Johan. Niza. Sorry. Nama Johan. Saya terkejut dah tengok muka Cik Puan Niza. Puan Niza, mic. Puan Niza on mic. Okey. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guna email husband. Okey, saya cadangan tadi ditutup. Okey, sokongan daripada cadangan ditutup. Okey, Cik Azmi untuk AJK pertama. Jadi untuk AJK yang kedua, pencalonan untuk AJK ibu bapa yang kedua. Cik Nurizan, Cikgu Nurizan. Saya Cikgu Nurizan mencadangkan Puan Pauline. Saya cadangkan. Cikgu Hidayah. Saya cadangkan. Ya, Saya cadangkan Puan Pauline. Okey, Cikgu Nurizan mencadangkan Puan Pauline. Saya perlukan sokongan untuk cadangan daripada Cikgu Nurizan yang mencadangkan Puan Pauline. Cikgu Hidayah? Cikgu Hidayah? Okey. Encik Jaafar? Encik Jaafar? Saya perlukan sokongan. Sorry, ini untuk apa? Sorry, Encik Jaafar. Okey, ini untuk AJK ibu apa? Cadangan daripada Cikgu Nurizan, Puan Pauline. Saya perlukan sokongan. Okay, saya sokong. Okey, Encik Jaafar sokong untuk mencadangkan Puan Pauline. Ada lagi cadangan ke? Cadangan ditutup ataupun kita perlu buat undian kalau ada dua orang ni? Kalau lebih pada satu. Cikgu Hidayah Tajuddin? Cikgu Hidayah? Saya perlu, kalau tak ada cadangan, perlu ditutup. Saya Joharia binti Jalil mencadangkan untuk ditutup. Okey, cadangan daripada Cikgu Joharia, cadangan ditutup untuk pencalonan Puan Pauline. Ada sokongan? Saya Nurliza Hassan menyokong.
Okey, Ustazah Nurliza menyokong. So, AJK yang kedua adalah Puan Pauline. Okey, untuk AJK yang ketiga, saya perlukan cadangan. Okey, Cik Saleh. Cikgu Saleh? Cikgu Saleh tak ada. Okey, Cikgu Kamal Onia. Saya, Cikgu Kamal Onia, mencadangkan Puan Nur Nazifah. Puan Nur Nazifah. Okey. Saya ada yang menyokong? Ustazah Asyaratul? Saya menyokong cadangan. Okey, Ustazah Asyaratul menyokong. Ada cadangan lain? Atau cadangan ditutup? Cikgu Pravina? Okay, saya mencadangkan Puan Logeswari. Bukan, yang ini kita Puan Nazifah dulu ni. Puan Nazifah. Okay, jadi cadangan ditutup. Okey, cadangan ditutup. Okey, Cikgu Pravina menyokong untuk cadangan ditutup. Okey, calon yang ketiga untuk AJK PABG, ibu apa adalah Puan Nazifah. Okey, untuk AJK yang keempat, cadangan Cik Azmi. Cik Azmi? Saya cadangkan Encik Ahmad Lokman. Cik Ahmad Lokman. Okey, saya perlukan sokongan untuk pencalonan daripada Encik Azmi. Puan Pauline. Cik Azmi telah mencadangkan Cik Lokman sebagai AJK yang keempat dan saya perlukan sokongan daripada ibu apa? Puan Sanisa? Saya menyokong. Okey, Puan Sanisa menyokong. Ada cadangan lain? Puan Nazifah? Cadangan ditutup. Cadangan ditutup. Ada sokongan cadangan ditutup? Saya menyokong untuk cadangan ditutup. Okey, Puan Yogesh menyokong cadangan ditutup. Okey, ada lagi dua lagi AJK. So AJK yang kelima, pencalonan untuk AJK yang kelima. Cikgu Hanis? Ya, Cikgu Hanis tak ada dah, hilang. Cikgu Hema? Sorry, Cikgu Hema ada ke lagi? Raise hand. Oh, Hema dah keluar. Puan Shima? Ada cadangan? Saya mencadangkan Encik Asri. Encik Nasri. Puan Shima mencadangkan Encik Nasri. Encik Nasri ni merupakan technician di sekolah. Okey, ada sokongan? Okey, Puan Nadia? Saya sokong. Okey, Puan Nadia sokong. Ada cadangan lain? Cikgu Hanis, ada cadangan lain ke? Saya menutup cadangan ini. Okey, menutup cadangan. Cikgu Hanis menutup cadangan. Ada sokongan? Puan Nurizan? Puan Razmin? Encik Jafar? Saya sokong ditutup. Okey, cadangan ditutup. Okey, jadi lagi kita ada seorang lagi AJK PABG untuk dicalonkan. Saya perlukan cadangan. Encik Jafar, ada cadangan untuk AJK yang ke-6. Pun Cik Nurizan pula. Puan Nurizan, Cikgu Nurizan? Tak ada. Cikgu Nurizan, okey. Tak dengar Cikgu Nurizan? Ada calon ke? Tak ada calon. Okey. Encik Jafar, ada calon? Pencalonan yang ke AJK ke-6? Bukan dah cukup ke? Bukan, dia baru 5. Encik Azmi, Encik Puan Pauline, Encik Puan Nazifah, Encik Lokman, Encik Nasri, seorang lagi, 6. Yogesh ada tadi. Yogesh tak masuk lagi, tak ada cara lagi. Belum lagi 6, tak cukup lagi seorang. Ada cadangan untuk calon AJK ibu bapa yang ke-6. Cikgu Pravina?
Saya cadangkan Puan Yogeshwari. Okey, Puan Yogesh. Okey. Ada sokongan? Saya sokong. Saya Cikgu Farida Okey, menyokong. Cikgu Farida sokong. Ada cadangan lain? Saya menyokong cadangan tersebut. Okey. Cadangan Tutup ke sokong? Okey, cadangan ditutup. Ustazah Saya Wani menutup tutup. cadangan. Okey, ada sokongan untuk cadangan ditutup? Puan Razmin? Saya menyokong cadangan ditutup. Okey, disokong oleh Puan Cikgu Razmin. Okey, sekarang ni cukup untuk 6 AJK Ibu Apa. Satu lagi jawatan iaitu Juru Audit Dalaman. Sebelum ini dipangku oleh Encik Muhammad Azmi. Jadi saya perlukan cadangan daripada ahli mesyuarat untuk melantik seorang bagi memegang jawatan Juru Audit Dalaman Ibu Bapa. Okey, cadangan Encik Jaafar. Saya cadangkan Cik Ajipal kerana dia dari AJK, tak pilih lagi, jadi saya cadangkan dia dipilih sebagai juru audit dalam. Terima kasih. Kan sebagai pencalon kerana dia sudah berpindah, anaknya pun dah berpindah ke Pahang. Dia tak ada lagi anak di sini dan dia tak layak untuk dijadikan sebagai calon. Cik Jaafar. Alamak, lagi Cik Jaafar. Okey, Cik Jaafar. Ya. Pilih Puan Niza lah. Puan Niza. Puan Niza ada di atas talian ke? Ada. Okey, Puan Niza. Okey, ada sokongan Puan Niza untuk pencalonan Puan Niza? Okey, Cikgu Latifah. Cikgu Latifah sokong ke atau ada calon lain? Sokong. Okey, Cikgu Latifah sokong cadangan Cikgu Puan Niza sebagai juru audit. Cadangan lain? Puan Tengku Nadia? Cadangan ditutup. Cadangan ditutup. Ada sokongan cadangan ditutup? Saya menyokong cadangan ditutup. Okey, cadangan ditutup. Okey, jadi sudah cukup untuk jawatan kuasa ataupun ahli juru audit Puan Niza. Puan Niza nanti kan teks nama penuh. Sorry, Cikgu Puan dapat ke? Okey. Cikgu Puan tengah tulis. Puan Niza. Okey. Jadi saya rasa terima kasih di atas kerjasama daripada ahli-ahli mesyuarat bagi menjayakan agenda pemilihan AJK PIBG bagi sesi 2021-2022. Jadi saya serahkan kembali mesyuarat ini kepada YDP yang telah dilantik untuk meneruskan perjalanan mesyuarat pada pagi ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cikgu Anim. Sebelum saya meneruskan agenda seterusnya, saya terharulah kerana dipilih semula. Saya selaku YDP SKUJ 12 sesi 2021-2022 berjanji akan menjalankan tanggungjawab yang diberikan kepada saya dan barisan AJK saya. Saya rasa pemilihan ini bukan sekadar saya, sekiranya bantuan-bantuan yang tidak diberikan barisan AJK saya, tidaklah kami akan dipilih semula. Okey, kepercayaan yang ada pada kami, okey, kami akan pastikan yang terbaik untuk SKUJ 12 dan anak-anak murid kita. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kerana kami dipilih. Agenda mesyuarat seterusnya. Bilangan yang ke-9, hal-hal lain. Okay, sekiranya ada apa-apa soalan, boleh diutarakan. Silakan. Okay. Puan Hema, Puan Hema anak perempuan Raja Durai. Silakan Puan.
Admin tolong. Sorry, sir. Actually, it's mistakenly raised. Oh, it's okay. It's okay, no problem. Puan Arti Devi. Hi, selamat pagi kepada semua. Nama saya Arti. Okay, minta maaf saya akan bercakap dalam bahasa English. Okay, so first of all, I would like to thank all the teachers that they have done an excellent job during the PDPR. I've been home for these past 1.5 years or 2 years now, and my kids, all my 3 kids are going through the online classes, and I have to take my hat off to all the teachers of class 3 aspirasi and 4 aspirasi, and last year's class of 2 aspirasi and 3 Azam, that they have done a very, very good job in conducting the PDPR online. And I think to say my kids have actually learned a lot during these online classes, though some parents may disagree with me. But I just want to take this opportunity to thank them that, they have done an excellent job in managing the kids online, giving them all the lessons, and as well as I do understand even right now, some syllabus have also been completed. So thank you very much to all the teachers of SKUSJ 12 and of course the pentadbiran as well. Now, my second thing is, of course, when there's something good, there's always something to be tweaked about. So I just like to comment the videos that is being posted on Google Meet for the students to watch, like any videos that for the kids to watch to learn. Well, it would be good if the teachers could actually download the video and post it in the Google Meet instead of sending a link. The reason is because the link that is being sent, which is of course goes through YouTube, it gives the children access to go and find something else, and we just want to avoid any other things for them to search and all that. So this is just a suggestion. If possible, it'd be very greatly appreciated if the teacher could just download the video and post it there, so that the kids just watch that and that's it. It doesn't give them an opportunity to go and start accessing or searching something else within the YouTube, be it during the class, be it after the class. So that was just my suggestion to all the teachers. Thank you. And once again, thank you very much to all the teachers of the classes that my kids are in. Thank you. Thanks, Puan Arti. Really appreciate your information regarding the teachers' success. I really hats off. To all the teachers. They have done their best. Okay, even I have mentioned this in my meeting with Tuan Pengarah PPD. All right, they also surprised with the action taken by our teachers. Okay, thanks to all the teachers, especially yang diterajui oleh guru besar Tuan Hashimi. Okay, untuk memastikan segala PDPR yang berjalan dengan lancar. Alright, credit goes to all the teachers. Thank you very much. Okay, regarding on your second question on video to be downloaded and then posted. Okay, saya serahkan kepada Tuan Guru Besar untuk memberi penerangan berkenaan soalan yang kedua. Silakan Tuan Guru Besar. Okay, terima kasih. Terlebih dahulu saya ucapkan kepada Puan Arti yang memberi penghargaan kepada guru-guru saya. Saya hargai. Sebenarnya saya juga selalu memberi penekanan sebab walaupun kami ada pelaporan PDPR yang disediakan oleh KPM, di pihak sekolah sendiri pun kita ada dashboard untuk memantau. Sebab itu kita boleh membentangkan kepada Tuan Pengarah, kepada Puan Pengarah dalam talimat urus baru ni, pukul berapa murid kita penglibatan tertinggi, subjek mana murid kita penglibatan tertinggi. Jadi maknanya sedikit info, pengajaran guru-guru juga dipantau melalui dashboard oleh pihak pentadbir. Berhubung dengan video download, berhubung dengan video dan sebagainya ni,
kadang-kadang ada setengah guru tu dia kurang kemahiran IT, mungkin dia meneruskan macam tu saja. Tapi saya akan ambil benda ni sebagai satu penambahbaikan. Dan saya juga nak merakamkan ucapan terima kasih kepada guru-guru IT. Contohnya macam Cikgu Faan, Cikgu Nizam, yang dia orang ni cukup mahir dan sering membuat latihan dalam kelompok-kelompok kecil kepada guru-guru lebih daripada 5-6 program apa kita kata kemahiran-kemahiran IT yang diberikan kepada guru-guru. Jadi untuk yang ini saya akan catat dan mungkin saya akan serahkan kepada guru penyelarahan besari, guru internet untuk memberi satu kita panggil pemudah cara kepada guru-guru yang mungkin tidak mahir bagaimanakah perkara ini boleh kita laksanakan. Terima kasih Puan Arti. Saya akan beri perhatian kepada perkara ini. Terima kasih GB. Okey, saya teruskan kepada Q&A. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Teruskan Puan, teruskan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. So I have actually one question. Saya Nadia, Puan Nurhalili Nadia. So I have one question and another one is just a feedback. I'll start with my feedback first. I echo what Puan Arti have just said earlier because saya nak ucapkanlah syabas dan tanya kepada semua guru di SK USJ 12 yang I think sepanjang proses PDPR dijalankan, memang I think cikgu ni dah buat yang the utmost best, yang terbaik, and I see that the teachers ni memang memperbagaikanlah kaedah PDPR ni supaya pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan bagi saya lebih kreatif lah. And then saya sendiri, because I've going through all the phases daripada PDPR mula sampai sekarang, so I actually force myself to actually sit with my kids and I tengok the journey tu, how actually the hard work that teacher have actually put in. So saya nampak macam contoh Cikgu Hashida, Cikgu Tarma, Puan Latifah, who else ramailah semua guna macam-macam memperbagaikan kaedah, and I think it's really we can see lah cikgu ni memang bertungkus lumus nak dedicated untuk jalankan PDPR, and saya personally I thank the teachers lah for all your hard work and dedication. And okay, that is my feedback on the PDPR. The other one would be a question which is on the vaccination. Saya nak tahu dalam persiapan untuk pembukaan sekolah ni, bolehkah pihak Cikgu Hashmi atau Tuan Singgam maklumkan jangkaan peratusan guru-guru yang telah selesai divaksinasi. So setakat sekarang ni how far proses vaksinasi ni dah lengkap 2 dos ke kesemuanya ataupun sebagainya. So that's all from me. Thank you. Thank you Puan. Thank you so much. Saya serahkan kepada Tuan Guru Besar untuk menjawab soalan Puan tadi mengenai vaksin yang telah diterima oleh guru-guru di SK USJ 12. Silakan Tuan Guru Besar. Baik. Terima kasih Puan Nadia lagi sekali atas penghargaan kepada guru-guru. Berhubung dengan vaksinasi ini, sebenarnya bukan guru-guru saja. Kami perlu membuat maklum balas vaksinasi daripada orang yang membawa van sekolah tu pun. PKM kena kejar siapa yang dah ambil, yang dah disuntik atau belum, kepada pekerja pembersihan, kepada pengawal keselamatan, kepada pihak kantin. Jadi dalam taklimat semalam pun lagi sekali ditekankan sekiranya mereka ni tidak cukup 2 dos. Ini GB belum cerita tentang guru kepada yang lain yang belum cukup 2 dos,
mereka perlu untuk melengkapkan 2 dos sebelum sekolah dibuka. Setakat sekarang GB dipahamkan kebanyakannya telah menerima 1 dos. Ini pun dah lama GB semak dan GB merasakan kebanyakannya insya-Allah 2 dos akan menjelang. Berhubung dengan guru-guru, pertama sekali GB mengucapkan rasa setinggi-tinggi kesyukuran kerana cikgu di sekolah kita tidak ada yang berada dalam kategori menolak vaksin. Kalau mereka berada dalam kategori menolak vaksin, sebab semalam dalam mesyuarat pengurusan pun ada di kalangan pentadbir yang agak tertekan kerana ada segelintir guru, nasib baik dah di daerah kita, bukan di sekolah kita, di daerah kita terlalu sedikit. Tetapi yang sedikit itu telah menimbulkan sedikit rasa kegusaran di kalangan pentadbir kerana guru kalau berada dalam kategori menolak vaksin itu agak sedikit mendukacitakan. Di sekolah kita alhamdulillah tidak ada dan semasa kami kena menghantar laporan ini ke PPD, masa saya tengok, saya pun dah sebulan lebih tak buka, masa saya buka dulu 60% telah disuntik second dose dan selebihnya adalah first dose. Tapi rasanya sekarang ni mungkin dah semua hampir paling tidak pun GB merasakan 90% sudah second dose. GB nak minta sedikit kalau dapat Puan Nik, sebab urusan vaksinasi ni di guru ni Puan Nik yang memantau, kalau dapat Puan Nik boleh respon sikit. Puan Nik. Silakan Puan Nik Puan Nik. Puan Nik. Ya. On the phone. Sekejap, ulang. Sekejap. Okey. Puan Nik. Ya, bos. Sorry. Guru kita yang telah menerima suntikan, kalau dapat Puan Nik respon, sebab Puan Nik untuk makluman Puan Nadia, Puan Nik ni yang kita kata pentadbir operasi. Jadi semua tarikh first dose, tarikh second dose, semuanya Puan Nik yang boleh akses untuk tengok. Kalau dapat Puan Nik respon sikit, so far, baik, so far saya boleh katakan almost 100%. Yang first dose sama 100%. Sekarang kita tinggal dos kedua, especially untuk yang Sinovac. Kalau Sinovac Pfizer tu dia sangat cepat sebab kalau first dose tu dia after 3 weeks tu terus dapat second dose. Kecuali AstraZeneca, saya pun AstraZeneca baru completed, kira saya on the 10. Ada selepas saya tu the latest is Cikgu Ali. Cikgu Ali yesterday was completed second dose. So saya rasa by far boleh katakan almost 100% lah. Yang 100% first dose, second dose ada tinggal lebih kurang 1-2 lagi lah yang tengah menunggu tarikh. Itu sajalah feedback daripada saya. Tapi alhamdulillah semua guru di SKUHT 12 memang semuanya mengambil vaksin, cucuk vaksin. Okey. Boleh bos? Okay, terima kasih. Sama. Okay. Alright, so soalan seterusnya Encik Jafar Encik Jafar. Terima kasih Encik Ngem. Saya nak bertanya sikit dengan school term for this year. Kita telah dimaklumkan oleh Menteri Pendidikan school term akan berakhir pada bulan Mac 2022 dan sekolah term baru akan bermula pada bulan Mac juga. Jadi bila saya tengokkan jadual yang telah diberikan oleh kementerian, jadual itu penuh sehingga bulan Disember saja. 31 sehingga 10 Disember. Lepas itu kosong sehingga bulan Januari dan Februari tak ada apa-apa aktiviti, walaupun telah disebut bahawa penggal sekolah akan dilanjutkan hingga ke bulan Mac. Jadi kalau pihak sekolah dah menerima
sebarang maklumat daripada kementerian ataupun daripada PPD mengenai aktiviti yang akan dilangsungkan pada bulan Januari dan Februari, diharap dapat sekolah kemukakan kepada pihak ibu bapa. Sebab kalau tidak, saya tengok dalam ni sekolah akan bercuti sehingga 31 Disember, 10 Disember hingga 31 Disember. Akan dibuka semula pada bulan Januari hingga ke bulan Mac. Tapi jadual untuk sama ada PDPR ataupun giliran masuk sekolah dan sebagainya tidak dijelaskan oleh kementerian. So kalau pihak sekolah ada menerima apa-apa maklumat benarnya, diharap dapat disampaikan kepada pihak ibu bapa. Untuk 2 bulan itu saya sebelum sekolah dibuka secara resminya untuk penggal yang akan datang bermula pada bulan Mac 2022. Itu saya. Terima kasih. Saya serahkan kepada Tuan Guru Besar untuk memberi penjelasan tentang soalan. Saya dah tahu. Okey. Tak apa, tak ada masalah. Cik Jaafar nak tahu. Baik. Terima kasih Cik Jaafar atas keprihatinan berhubung dengan yang itu. Okey, jadi sebenarnya betul apa yang Cik Jaafar beritahu. Takwim sekolah yang telah sedia ada berakhirnya pada bulan Disember, 11 hari bulan Disember. Lepas tu hujungnya nak buat apa lagi? Sebab telah dimaklumkan, telah disambung jadual. Ini salah satu daripada program pemerkasaan ataupun sekarang ni disebut sebagai program Perkasaku KPM. Dilanjutkan jadual sehingga Mac. Walau bagaimanapun untuk maklumat semua ibu bapa, di pihak sekolah kami belum lagi diberi penataran. Sebab sekarang ni kebanyakan taklimat kepada PGB lebih kepada pengoperasian sekolah. Pengoperasian sekolah bermaksud ni bila nak menjelang fasa 2 dan fasa 3 ini, anak-anak MBK, PPKI mereka akan masuk dulu pada 3 Oktober. Lebih kepada pengoperasian, dan PGB menjangkakan dalam tempoh yang terdekat ini, mungkin minggu depan atau minggu lagi satu, penataran untuk program pemerkasaanku akan diberikan secara menyeluruh kepada PGB, kepada pentadbir, khususnya kepada PK pentadbiran yang menguruskan kurikulum. Sebaik saja kami dapat perkara ini, GB akan berikan satu maklumat yang lengkap untuk kesemua ibu bapa. InsyaAllah Cik Jaafar. Terima kasih GB. Okey. Seterusnya, ada apa-apa persoalan? Sekiranya tak ada apa-apa soalan, saya akan teruskan ke agenda seterusnya. Okey, right. So saya rasa tak ada apa-apa soalan yang seterusnya. Saya teruskan agenda mesyuarat seterusnya. Agenda yang ke-10, ucapan penangguhan. Okey. Right, sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua ibu bapa, barisan guru-guru dan penjaga untuk memberi kepercayaan kepada kami untuk menerjui PIBG 2021-2022. Okay. Dengan ini saya tangguhkan mesyuarat AGM kali ke-20 pada tarikh yang seterusnya akan dimaklumkan kelak. Okay. Sekian, terima kasih kepada semua. Ya. Tuan Guru Besar nak sebut sesuatu? Saya juga ingin merakamkan ucapan setinggi terima kasih kepada semua barisan PIBG yang dahulu dan tahniah kepada barisan PIBG sekarang yang telah dilantik. Mudah-mudahan dapat meneruskan khidmat bakti kepada sekolah, memberikan kerjasama yang terbaik kepada pihak sekolah dalam melaksanakan dan merealisasikan apa yang masih lagi perlu kita teruskan. Dan terima kasih kepada barisan jawatankuasa yang mengelolakan buat julung-julung kalinya mesyuarat AGM secara maya. Mungkin ini akan menjadi kenangan sampai bila-bila, kalau selepas ini tidak ada lagi dah, semoga. Dan terima kasih kepada semua ibu bapa yang sudi menghadirkan diri, melapangkan masa dalam pertemuan maya kita pada pagi ini. Terima kasih. Okey. Alright. Kalau tak ada apa-apa, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mesyuarat Agung tahun PIBG SKWJ 12 kali ke-21
berakhir. Sekian, terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Tahniah Niza, tahniah. Terima kasih Kak Anies. Terima kasih semua. Tahniah Kak Niza, tahniah Nazifah, tahniah all the JK Pauline, your guys. Thank you. Lokman, Puan Nik. Siapa nak belanja makan ni? Terima kasih. Jam. Puan Nik belanja makan. Congratulations on your Okay. Stay safe semua. Thank you to all the parents Thank who you. joined. Bye. All take care. Terima kasih semua. Okay.